عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فينا حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. أما بعد. إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم جميعا، أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله يا جماعة، كيف حالكم؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Hari demi hari, saat demi saat, minit demi minit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, abad demi abad, 10 tahun, apalah 100 tahun, sentri. Kita masih lagi dikurniakan izin oleh Allah Azza wa Jal untuk dapat membuktikan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal. Masih lagi kita menghirup udara segar yang ada di Singapura dengan masih lagi berkeyakinan bahawasanya tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan bahawasanya Muhammad adalah pesuruh Allah. Itu adalah suatu perkara yang sangat layak untuk kita syukuri. Wajib untuk senantiasa kita ingat akan kenikmatan Allah ke atas kita ini. Kerana berapa ramai yang asbaha mu'mina wa amsa kafira atau amsa mu'mina wa asbaha kafira. Berapa ramai orang yang pagi hari dimulainya pagi hari dalam keadaan mukmin, namun petang hari dalam keadaan kufur pula. Dan betapa ramai pula yang memulai petangnya dengan dalam keadaan mukmin, namun di pagi hari menjadi orang yang kufur. Wal'iyadzu billah. Kita berdoa dan minta kepada Allah Azza wa Jal untuk tidak menguji kita
lebih daripada apa yang termampu untuk kita pikul. La taftinna fi dinina. Jangan sampai kita terfitnahkan dalam agama kita. Kita masih lagi diberi tenggang masa untuk membuktikan jati diri kita. Dan ingat, kita semua start off with a white canvas. Every and each one of us. Antum tengok macam budak-budak ni semua. Innocent, betul? Namun kita sendiri yang menodai diri kita. So kalau nak ikut hukum default, hukumul asal, maka asalnya semua orang masuk syurga. Tak perlu nak dipertanyakan. Not to be questioned. Kalau ikut by default, kalau kita hidup sampai ke besar macam budak-budak ni, innocent je kan, maka ikut hukum asal, kita masuk syurga. Seperti mana disebutkan dalam hadis, Rasul SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Nabi SAW bersabda, seluruh umatku akan masuk syurga. Itu dia punya default. And then Rasul melanjutkan, illa man aba, kecuali mereka sendiri yang enggan. Mereka sendiri yang tak nak. Semua umatku masuk syurga, kecuali siapa yang tak nak. Kat sini ada yang tak nak? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa tu yang tak nak tu? Rasulullah menjawab, siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk syurga. Dan siapa yang menyelisihiku, maka sungguh dia telah enggan. Means dia sendiri yang tak nak. Jadi kita, daripada kita kecil sampai kita besar, kita start off with a clean canvas. And kita sebaik mungkin keep it in that state. Nak buat dosa tu biar berpada-pada. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dan kalaulah kita sekiranya terjerumus ke dalam dosa, tersilap langkah, mungkin kita tergive in dengan kita punya lust and desire. Kan? Nafsu, syahwat, syubhat dan seterusnya. So syahwat is maksiat, syubhat is dalam perkara agama. Itu dia punya lawan dia. Okay? Syahwat is dalam perkara maksiat, syubhat dalam perkara agama. Kalaulah kita tergive in into the lust and desire, kerana memang hidup ni adalah ujian. Salah ke tak salah? Salah memang salah. Tak ada orang yang perfect. Salah memang salah. Namun, apa yang diminta dari kita adalah to make things right. Iaitu, disabdakan dalam hadis, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. And follow up a bad deed with a good deed that erases it. As simple as that. Nabi tak nafikan tau, yang hambanya tu, macam semua macam angel tak buat salah. Tak ada. Nabi tak nafikan. Nabi cakap, mesti buat salah punya. Sebab tu Nabi kasih tips. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Follow up. Selangilah, ikutilah akan suatu benda yang salah dengan suatu yang baik untuk menghapusnya. So kalau kita tahu tadi kita ada ngumpat orang ke, kita ada cakap pasal orang kan, kita ada marah orang, kita ada istilahnya kurang sopan dan seterusnya, atau mungkin solat kita kurang sempurna, puasa kita kurang sempurna dan seterusnya, maka kita own that mistake. Firstly is to admit. Okay? Kita jangan pula merasa macam seolah-olah kita ni azkan nas, manusia paling suci. Oh, aku ni tak ada salah pun sebenarnya. Tak nak mengaku yang dia bersalah. Firstly mengaku, learn to admit that yes, aku salah, and kita set it right.
Iaitu kita follow up dengan benda yang baik. Jadi kalau kita ada buat salah, lepas tu cepat-cepatlah, entah itu kita bersedekah misalnya, entah kita khidmat misalnya, entah kita baca Quran misalnya. When was the last time kita ambil mushaf dan duduk baca Quran? Just like macam enjoy. You know, and Ramadan is under 2 months. Ramadan tinggal 60 plus days. Jangan jadikan Ramadan hanya sebagai masa untuk kita baca Quran. And kalau kita letaklah one fine day, kita memang insya-Allah itu sahajalah masa yang termampu untuk kita baca. Itu pun masa Ramadan jangan baru nak mula. Kita kena mula dari sekarang. Pasal kalau Ramadan baru nak mula, dia terperanjat. Dari sekarang dah mula. Sekarang dah start preparation untuk Ramadan. Termasuk dah ready. Antum macam nak pergi umrah, kan? As much as kalau antum pergi umrah tu, you set foot dekat Masjidil Haram, kemudian harapkan letaklah ustaz nak guide macam mana nak buat umrah tu, masih boleh lah. Doable. Cumanya kita dah kalang kabut. Dengan orang ramai, dengan nak Bismillahirrahmanirrahim, dengan nak tahu, barulah tu baru nak belajar. Mustahil. Tapi kalau kita dah belajar 1 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, kita dah prep. Walaupun kat sana nanti ada polish sana sikit, sini sikit lagi, tak ada masalah. Tapi kita dah prep 1 month, 2 months. Then kita lebih ready. Begitu juga dengan Ramadan. Dari sekarang kita perlu untuk mulakan sedikit demi sedikit. Maka syukurlah, Alhamdulillah, kita masih senantiasa dikurniakan nikmat iman, kerana bila mana seorang itu adalah seorang yang mukmin, maka ketahuilah tidak ada orang yang hidupnya lebih organized and well managed daripada seorang Muslim. Nah, at least kita punya itinerary, daily itinerary. Untuk run kita punya daily schedule. Dari pagi sampai ke malam. Ada dia punya itinerary, ada dia punya daily schedule yang kita boleh sesuaikan dengan daily activities kita. Sebab itu, di antara time management yang paling best, kalau antum semua macam having trouble with your time management, pasal selalu kalau antum pergi macam popular ke mana ke, then you have the organizer kan. And then it goes by hours. 6 AM, 7 AM, 8 AM. Nearly impossible untuk kita nak follow. Betul tak? Nak jot down, nak follow, nak keep track, semua mustahil. Hampir mustahil untuk nak keep track every 24 hours tu. Caranya paling mudah ialah 5 waktu solat. Nah, dengan 5 waktu solat, kita ada 10 time slot. Before Fajr, after Fajr, before Zuhur, after Zuhur, before Asar, after Asar, before Maghrib, after Maghrib, before Isya, after Isya. So, kita fill in kita punya itinerary, kita punya program dengan time slot kita. Kalau ada ikhwan nak jumpa pun, jangan go by time. Jangan go by, jumpa 5 PM lah. Jumpa lepas asar. Jumpa lepas asar. Maybe set up, jumpa solat kat mana ke, dan jumpa lepas asar. Go by our 5 daily prayers. InsyaAllah. Bi'idhnillah ta'ala. Allahumma barik ya akhwani wa akhwati. Feels good to be back. Alhamdulillah. Of course, mashallah, it's been more than a month. The month of December was the month of Umrah. And the first 2 weeks of January, Ana was in Jakarta attending a conference. The gathering of the graduates of universities in Saudi Arabia. So we had Islamic University of Madinah, ada King Faisal University, ada Malik Abdul Aziz University. So it was a summit, it was a conference in Jakarta, and attended by, mashallah, Asian region. Kita ada Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Cambodia, Vietnam, Laos,
Thailand, Philippines, and then we have Maldives, we have and then ada juga yang minority macam Australia, New Zealand, and then of course there's Japan, there's Korea. So New Zealand and Australia terpaksa ikut dalam Asia because kalau nak conduct one conference for them terlalu sedikit students. So Australia and New Zealand pun join in dengan Asia. So Alhamdulillah, got to meet up with brothers in Islam. Allahumma barik. Okay. Graduates from Asian region. So there were the like of Mashayikh in Indonesia whom you know of, like for example Ustaz Dr. Khalid Basalama, he was there. And then there was Ustaz Ali Shaman, and then there were like even the head of student body of Indonesia, Dr. Bakhtiar Nasir, and then there's Nur Wahid Hassan, and then there were like Mashayikh from Saudi themselves, you know, the rector or the Mudir, the principal of the Islamic University of Medina. And then there were the Imam of Masjid al-Haram, and then there were the ambassadors, and mashallah, it was a blessed conference, alhamdulillah, a fruitful one, and several topics were touched in that conference. So with that, apologies for not being able to be here in Singapore to conduct this class. But let's talk about the present. Alhamdulillah, we are here now. Okay, kita ambil masa yang paling baik, paling bagus daripada apa yang telah Allah kurniakan kepada kita. Bi'idznillah ta'ala. Akhwani wa akhawati azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita berada di fasal ke-14 iaitu topik berkenaan dengan tawassul atau wasilah. Tawassul ialah wasilah. Tawassul is the masdar, whereas wasilah is the ism, or the noun. Jadi ada apa dengan wasilah? Ada apa dengan tawassul? Apa makna tawassul secara umum? Apa dia? Tawassul ini adalah mengambil sesuatu atau seseorang sebagai perantara antara kita dengan tujuan kita. Jadi di tengah-tengah ada tawassul, bahasa Arab lainnya dipanggil dengan wastah. Wastah ni dari kalimat wasat. Iaitu istilahnya kalau macam bahasa kita harian kita, orang yang ada connection, orang yang ada networking. Macam itu. So, fulan ada connection, fulan ada networking, and fulan recommend hantar. Recommend kuat meh. So hantar, wallahu alam, entah apply kerja ke, kan? Atau hantar apa lagi biasa orang pakai? Connection and networking. Nak pergi sekolah dekat Madinah. Nak kena ada tazkiyah. Tazkiyah is recommendation letter. Yes, true. Referral. Yes, referral. Nah. So dia ada connection, ada networking. And in Islam, untuk sekarang ni kalau anda nak buat something and anda nak minta Allah, knowing Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, the most gracious, most merciful, Masya Allah, agak-agak Allah dengar tak aduan kita? Kita punya syakawa, kita punya whispers, walaupun dengan suara yang lirih, walaupun dengan hanya merupakan bisikan hati. Rasa-rasanya Allah maha mendengar tak? Definitely. As-Sami'ul Alim. Maha mendengar lagi maha mengetahui. Betul? Al-Basir. Semua. Like, walaupun bisikan hati.
dengan soalan yang lirih, dengan bisikan, dengan pun Allah Maha mendengar. Maka ada baiknya kita minta terus kepada Allah Azza wa Jalla. Betul? Nah, kita minta terus kepada Allah. Dia macam apa tau? Macam adik-beradik. Kan? Macam adik-beradik. Contohlah Hamzah, Hanzalah lah kan. Yang satu nak main basikal. Dua-dua nak main basikal lah kan. Tapi, tiba-tiba Abang Hamzah yang suruh Hanzalah cakap, Hanzalah, cakap kat Abi yang main basikal. Macam itu. Hanzalah pun datang. Cakap, Abi, kita nak main basikal. Sekarang ni Abi tanya, Hanzalah yang nak main ke Abang Hamzah yang nak main? Betul lah. Lalu kan kita tanya macam tu kan. Abang Hamzah yang nak, Abang Hamzah yang suruh. For example. Dan kita akan cakap apa? Kenapa Abang Hamzah tak cakap sendiri? Betul tak? Kenapa nak hantar postman? Boleh menimbulkan amarah juga. Betul? Kenapa tak direct cakap? Tapi tengok juga orang yang dihantar tu, syafaat tu. Kalau syafaat yang memang power boleh pakai punya, then kita tak boleh nak berkutik. Kita tak boleh nak cakap apa. Contoh apa? Cucu-cucu pakai nama nenek. Atau pakai nama datuk. Kan? Padahal diorang yang nak main buai-buai contohnya. Cakap dengan nenek, cakap dengan datuk. Tak cakap dengan Abi. Tak cakap dengan Umi. Lepas tu nenek atau atuk yang cakap nak bawa main buai-buai. Boleh ke tak boleh? Takkan nak tolak kan? So ini gunanya networking lah. Gunanya wastah atau syafaat. Nah, syafaat pun memiliki makna yang sama. Syafaat. Seperti syafaat di hari kiamat. Iaitu on behalf. Rasul SAW speak on behalf of his umat. Minta untuk diberikan syafaat pada mereka. Ya Allah, engkau berilah syafaat. Allah ni pada hari kiamat macam mana ya? Allah ni Azza wa Jal Ar-Rahmanur Rahim, betul. Tetapi Allah pun syadidul azab, syadidul iqab. Maha pedih siksa, maha pedih azab. Antum tahu betapa we can say strict strict. Kita bukan kata cakap bengis atau jahat atau apa tak. Tapi strict. Means, white is white, black is black. Betapa strictnya Allah hari kiamat besok nanti. Sehingga kan Nabi Ibrahim Al-Khalil yang diberi julukan kekasih Allah. Okay? Dan antum perlu ketahui martabat Al-Khullah. Al-Khullah ni dari kalimat Khalilullah. Khalilullah, iaitu kekasih Allah. Martabat Al-Khullah ni tak ada yang boleh kasih kecuali Allah saja. Manusia di antara manusia tak boleh kasih martabat khullah, tak boleh. Haram. Kerana dia adalah kecintaan yang paling tinggi. Dan Allah hanya berikan khullah tu, Khalilullah tu kepada Nabi Ibrahim AS. Manusia dengan manusia tak boleh ambil khalil. Nabi pernah bersabda SAW, kalaulah sekiranya manusia boleh mengambil seorang lain sebagai khalil, maka niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil aku. Nabi cakap gitu. Just untuk menunjukkan betapa cintanya beliau pada Abu Bakar. Tapi tak boleh untuk nak jadikan Abu Bakar tu sebagai khalil aku tu, tak boleh. Nabi cuma cakap sekiranya manusia boleh mengambil manusia lain sebagai khalil, maka niscaya aku telah mengambil Abu Bakar sebagai khalil aku. Tapi tak boleh. Hanya Allah je yang boleh ambil. Sekhalil-khalilnya Ibrahim kepada Allah Azza wa Jal, pada hari kiamat, Allah punya strict, Allah punya keras, sampai Nabi Ibrahim macam terperanjat. Macam, Ya Allah, Ya Rab, aku ni Ibrahim, khalil engkau, Ya Allah. Sampai Nabi Ibrahim cakap macam tu. Ya Allah, I'm your khalil, your Ibrahim, kau lupa aku ke?
like how keras he is tomorrow. Sampai Nabi Ibrahim sampai kena cakap macam tu. Ya Allah, aku ni kekasih kau, Khalil kau. Like kau lupa ke? Like as in macam tak kenal. You know those moments when you go somewhere and then you like you know that person and then you just like macam you know hoping orang tu macam nampak kita. That kind of moment. And then kita nak merasa you know special, to be treated special, you know. Entah jemputan ke entah apa kan, nampak kawan kita as the host, kita nampak kita jalan macam biasa je. Kali bila host nampak, hello, you know. Kan kita pun Masya Allah kan, dia kenal aku. Nabi Ibrahim, ya Allah, aku ni Khalil kau. Sampai macam Nabi Ibrahim tu tergamam. Tak tahu nak cakap apa. Kerana keadaan, manzar pada ketika itu, the view pada ketika itu begitu keras. Dan apakah kita boleh salahkan Allah Azza wa Jalla? Bukankah Allah telah memberi kita tenggang masa yang begitu panjang? Apa yang antum dengar sekarang, apa yang ana dengar sendiri sekarang ni, these moments, tak dari ana pun, daripada sumber lain pun, antum mendapat, kita terus mendapat apa? Hidayah. Cebisan hidayah, sikit-sikit dari Allah. Betul tak? All these reminders. Tak kira lah kita attend kelas ke, kita baca buku ke, kita dengar lecture ke, kita apa ke, kita dapat constantly being reminded. Tinggal antara kita nak sadar dari kealpaan kita, kelalaian kita atau tidak. Maka all this tawassul, al-wasta, connection, networking, ianya boleh di dalam Islam. Tawassul, ada yang namanya tawassul syar'i, ada yang tawassul ghairu syar'i. Nah. So basically tawassul syar'i, tawassul syar'i yang boleh pastinya ialah yang pertama adalah dengan Asmaul Husna. Kedua, dengan amal soleh. Tiga, orang soleh syarat yang masih hidup. Ini adalah di antara, atau kita katakan, 3 tawassul syar'i. 3 tawassul yang diperbolehkan untuk seorang Muslim melakukannya. So kita kira macam nak emphasize on the thing yang kita nak tu. Entah mungkin kita tengah dalam keadaan yang sangat perlu, atau kita dalam keadaan yang sangat sempit, memerlukan protection, kita memerlukan dilapangkannya rezeki atau apa saja. Yang penting memang kira it's not just any normal daily punya needs, tapi it's it's pressured. There's needs, pressuring needs. Dia bukan sembarang-sembarang punya hari-hari ben. Maka kita gunakan kita punya secret weapon lah. Nah. Jadi Allah tu kalau dah diminta je kasih, apalagi kalau kita bertawasul. Kita emphasize lebih lagi. Jadi antum bayangkan Asmaul Husna yang pertama. Ana go through secara ringkas cepat, kemudian nanti kita akan baca insya-Allah. Asmaul Husna. Antum bandingkan doa yang pertama. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau kurniakanlah kepada aku kebaikan dunia dan akhirat.
Okay, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, kau kurniakan kepadaku kebaikan dunia dan akhirat. Itu doa yang pertama. Bandingkan dengan doa yang kedua. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih, Engkaulah yang Maha Penyayang, Engkaulah yang Maha Melapangkan, Engkaulah yang Maha mendengar rintihan hamba-Mu. Engkaulah, kita ampu. Menggunakan Asmaul Husna. Macam manusia, kan? Kalau anda minta, Muhammad, tolong belikan Neslo Ice dekat kedai, kat ABC. Dia boleh belilah, betul. Tapi bayangkan kalau dia cakap, Ya Muhammad, entahlah yang handsome, entahlah yang baik, entahlah yang student leader, entah dahsyat, no? Orang pun kembang, kan? Syok. Nah, 10 Neslo Ice dia belikan. Nah, lari lagi. Dia lari lagi pergi kedai. Nah, beza. Jadi kita nak minta Allah, ada etika, ada cara. Jangan minta macam gangster. Allah, aku nak ni. Kan? And Allah still boleh kasih. Boleh, no problem. Nah, Allah still boleh kasih, no problem. Cuma kita tak beretika lah, tak beradab. Allah dah kurniakan kita dengan segala-galanya macam-macam. Ya Allah, aku nak ni, aku nak tu. Cepat, mana? Kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Asmaul Husna semua. Nah, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir. Sebutlah semua. Mustahil Allah tak jawab. Nah. Dan kita dah tahu kan, cara jawab bermacam-macam. Maka kita pun up. Kita kipas. Nah. Bi'idhnillahi ta'ala, kita pun dikurniakan dengan apa yang kita hajatkan tadi. Dengan amal soleh. Di mana amal soleh ni, dia bukan sembarang amal soleh. It is the kind of amal soleh yang mana kita simpan dalam diri kita suatu amal yang kita merasakan itulah yang paling ikhlas yang aku buat. The sincerest deeds yang aku pernah buat. Yang memang tak ada istilah, Ya Allah, aku tu nak riak ke, nak menunjuk ke, nak apa ke, tak. Tapi memang kira tak ada loophole pun untuk aku nak menyelewengkan atau memesongkan amal baik tadi. Memang lillah untuk engkau. Sebagai contoh, Ya Allah, ni dia start apa tau? Start apa? Mengungkit. Tapi mengungkit ni mengungkit yang syar'i lah. Pasal kita mengungkit dekat Allah. Bukan kita mengungkit kat manusia. Kalau mengungkit kat manusia tak boleh. Hilang, lebur amalan kita. Tapi kalau kita mengungkit dekat Allah, okay, kita bring up apa yang kita dah buat, tak ada masalah. Pasal untuk nak buat Allah bangga dengan kita bukan suatu yang salah. Kalau kita nak cari kebanggaan dari manusia lain, memang salah. Tapi kalau kita nak kira Allah bangga dengan kita, tak salah. Pasal itu yang memang Allah minta kita buat. Jadi kita pun, Ya Allah, kalau engkau tahu masa tu aku ada tolong satu nenek ni cross the road, Ya Allah. Dan memang masa aku tolong nenek tu cross the road, memang aku tak ada niat pun untuk nak riak ke, nak menunjukkan apa. Pasal aku nampak nenek tu tengah susah, aku terus automatik. Tak ada fikir dua kali pun. Aku terus tolong nenek tu. Maka, Ya Allah, sekiranya engkau tahu bahawasanya aku tolong nenek tu cross the road, ikhlas lillah untuk engkau, Ya Allah, maka engkau permudahkanlah urusanku gini dan gitu. Those like secret moments yang kita ada dengan Allah yang orang lain tak tahu tau. Ya Allah, engkau tahu yang aku buat gini, tak lain tak bukan kecuali pasal engkau. Untuk engkau, Ya Allah. Orang lain tak tahu. Jadi kita ungkit lah. Kita ungkit apa benda yang baik yang kita dah buat. Kat manusia jangan.
lebur pahala. Kod contohnya, suami nak pasang nombor 2. Contoh, fakta. Okay, pasal benda ni anak nampak depan mata sendiri berlaku. Letaklah, konon gurau-gurau je. Kan, gurau-gurau suami nak, misalnya, tambah isteri nombor 2. Tiba-tiba, isteri pertama cakap apa tau? Bukan isteri pertama lah, isteri dia. Belum ada isteri kedua pun. Isteri dia cakap, ayang jangan nak gatal. Kan? Cukuplah untuk you ingat yang I dah jaga ibu you 27 tahun. Dia sebut yang dia jaga mak mertua dia lah. 27 tahun I jaga mak you. You tak payah nak gatal, nak sibuk kahwin nombor 2 ke apalah. You tak ingat ke jasa I, contohnya kan. Dikhawatirkan lebur pahala 27 tahun tu jaga orang tua. Hilang macam gitu je. Pasal ungkit. Pasal bring up. Na'udzubillah min dhalik. Pasal itu dengan manusia. You see? The difference between dengan manusia dengan Allah tak sama. Dengan Allah, we keep it between us. Kita tak cerita pun dekat orang. Malam, Ana solat malam 11 rakaat. tak ada orang tanya pun kan. Bukan kata 11 rakaat. Nak ikut sunnah Nabi, baca Baqarah, kan, Ali Imran, An-Nisa, kan. Lagi sikit kaki nak bengkak. Cuma belum bengkak je. Of course kita tak cerita lah kan. Tapi kita mungkin kita ungkit dekat Allah, ya Allah. Haidar Hudir pun ketawa. Nah, kalau kita cerita kat Allah, ya Allah, aku ni bukannya lah selalu bangun malam mana pun. Tapi suatu ketika tu aku terbangun dan aku terus ingat untuk nak solat menghadap Engkau, ya Allah. Maka aku pun bangun, aku ambil wudu dan aku solat menghadap Kau. Aku tahu aku tak bangun setiap hari, ya Allah. Aku tahu aku tak bangun setiap malam. Tapi that moment, kalau Engkau tahu bahawasanya aku buat tu memang ikhlas untuk Engkau, maka Engkau, dia sebutlah hajat dia apa. Okay, sebutkan hajat dia. What if the husband macam, lah semalam I cuci pinggan, hari ni tolong I cuci pinggan please. Alamak. That kind of small matter. How macam semalam itu, hari ni I penat, hari ni tolong I, semalam I dah buat, hari ni tolong cuci. Pun jangan. Semalam I dah cuci pinggan. Hari ni I penat, tolong cuci please. Tapi cakap baik. Bukan. Semalam I dah cuci pinggan. Lepas tu hari ni you tak nak tolong I gini-gini. Habis. Oh, gitu tak boleh lah. Tapi kalau kita minta tolong, hari ni tolong I please. Is it possible? Is it okay? Jangan ungkit lah. Also just say, Try ping cara lain lah. Today I'm a bit exhausted. Tak payah sebut lah. Tak payah lafazkan. Tak payah ungkit pun. Tak payah cerita pun. Semalam I dah cuci pinggan pun. Hari ni, you tak boleh tolong. Kan? Dia ungkit. Nanti terus habis tau. Semalam you cuci pinggan tak ikhlas lah. Habis. Kiamat surah. Kiamat kecil terus. Nah. Jangan ungkit. Dengan manusia. Jangan. Dengan Allah, masih. Okay, no problem. Because kita boleh bertawasul dengan amal soleh. Dan ada hadisnya. Tapi anda tak nak go through the hadis now, because I'm going through it in general. Okay, ada hadisnya. Ada cerita tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua dan mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Now, okay, ada yang khidmat dengan orang tua, ada yang dia itu menjauhi dirinya dari maksiat, dan yang satu lagi dia memberi orang hak dia, mengembalikan hak kepada empunya. Itu nanti kita cerita. Okay, InsyaAllah entah next week biiznillah ta'ala atau the week after, Allahu a'lam.
Itu bertawasul dengan amal soleh. Lagi satu benda, ni side track sikit lah Ana rasa ada dua lagi perkara lah yang ini menurut observation Ana. Okay. Yang mana dia bukan pasal tawasul, cuma Ana nak cakap tiada riak dalamnya. Pada Ana, dalam dua perkara ni tiada riak. This just my observation. Hopefully ada ulama yang tulis tentang benda ni. Di mana a bit side track, bukan pasal tawasul. Apa benda yang tak ada riak? Pertama, benda fardu. Benda fardu. Bila kita cakap pasal benda fardu, letaklah solat 5 waktu. Dia sebenarnya tak ada istilah riak. Antum jangan macam, contoh, nak pergi masjid, nak solat. Kemudian, antum pass by your group of friends yang tengah duduk lepak. And then, nak pergi masjid ni. Aku risaulah kalau aku ajak diorang pergi masjid, nanti diorang ingat aku nak menunjuk pula yang aku nak pergi masjid. Alah, diam sudahlah. Aku pergi dan diamlah. Diorang kalau pergi, pergilah. Diorang tak pergi, diorang pergi pasal misalnya lah. Kita kena cakap, Syekh, dah nak masuk time, jom pergi masjid. Tak kira lah orang tu pergi ke tak, yang penting kita dah sound. And tak ada unsur riak pun. Kenapa? Kerana dalam benda fardu, macam mana pun, orang tu tetap kena solat juga. So, aku, engkau, kita dua-dua sama. Kita dua-dua kena solat. Itu banding dengan sunnah. Kalau sunnah, it's optional. Kita buat, orang lain tak buat. So, bila kita cakap, kita buat tu, dia jadi tak sedap lah. Tapi kalau benda fardu, contoh nak pergi bayar zakat. Nak zakat fitrah ni. Kan? Kemudian, contoh nak pergi bayar zakat. Contoh nak pergi bayar zakat. Nak solat wajib, nak bayar zakat. Kemudian kita cakap dengan orang, aku nak pergi bayar zakat. Entah zakat harta kalau dah memang tiba masanya, dah haul dan nisab, atau nak bayar zakat fitrah misalnya. Cakap dengan orang, Ana nak pergi bayar ni zakat fitrah. Belum bayar lagi Dia tak ada istilah macam, nak cakap ke tak nak takut nanti. Kalau cakap, orang ingat aku nak pergi menunjuk pula. Lah, tak ada. Pasal apa? Aku kena bayar, kau pun kena bayar. Semua orang kena bayar, wajib. Dan bahkan bila kita menyebut, ia adalah bentuk mengingatkan orang lain. Mungkin orang terlupa. Dalam benda fardu. Selain fardu jangan. So kalau fardu tak apa. Nak ajak orang pergi solat 5 waktu, nak bayar zakat, nak cakap, besok nak puasa Ramadan kan? Engkau dah dah plan nak siapkan sahur apa? Takkanlah orang akan cakap, ini nak menunjuk, nak cakap besok dia nak puasa. Tak kan? Ada tak orang cakap, besok, misalnya tadi anda sebut, Ramadan in 2 months time, kan? Contoh. Ada tak terbenak dalam fikiran, dia ni nak menunjuk yang dia nak puasa. Apa yang nak menunjuk? Semua orang kena puasa. Betul tak? Faham tak konsep dia? How it's different between fardu dengan yang sunnah. Kita pause dulu sebentar. Azan. Silakan. Maka setelah ini, janganlah kita segan paisi untuk nak ajak orang solat. Kalau memang tiba masa untuk solat, tak adanya risau untuk nak orang takut cakap kita step alim ke, step soleh ke apa ke, tak ada. Memang kot, macam kita dah kenal orang ni. And dia memang selalunya bila kita datang rumah dia ke, atau bila kita bertemu dengan dia, dia tak bersolat. Even like after we pray in the house, after we've done, they still don't pray. So, and then kita tak pernah tegur. So, tiba-tiba kita nak mula tegur. So, bagaimana untuk kita mulakan teguran itu? Untuk not make it like macam awkward atau macam so, tiba-tiba nak tanya aku, so that kind of how to escape that kind of situation. But to
not at the same time macam Ustaz cakap, to not just let it go. Tapi selama ni dia tahu kita solat. Yes. Dia aware. Berarti kita memang dah do our part of dakwah. Itu one thing, which is accountability upon ourselves. Kita nak clear off dulu. Because kalau kita tak tegur, kita solat pun sembunyi-sembunyi. What we do Kan? is Takut misalnya tak nak dia nampak. Tapi kita kita dakwah bilhal, kita dakwah dengan keadaan. Maksudnya kita lead by example. Itu satu yang bagus lah. Berarti dia tahu kita solat, dia nampak kita solat. Paling tidak kalau kita belum sebut pun selama ni, tak salah. Pasal kita memang tunjuk. Lain, kalau dah lah kita tak tegur. Kita nak solat pun, kita bawa diri senyap-senyap. Ambil uduk senyap-senyap, masuk bilik senyap-senyap solat. Supaya macam orang tak tahu yang kita solat. Itu dah la kalam, wala fi'il, wala apa semua tak ada. Tak ada dakwah, tak ada unsur dakwah situ. So we just say macam, okay, kita pergi solat dulu we always excuse ourselves that kita pergi solat dulu. Tukar, jom solat. Okay. So, Ana pernah pergi rumah hamba-hamba Allah yang gini kan. So, I make it like, to not put them in a situation whereby mereka sendiri paisi. I make it like very casual. Macam, dah nak masuk waktu lah. Ni, Hamzah, azan. Kat rumah orang juga ada azan. Lepas tu semua ambil wuduk, semua automatik lah masing-masing. Kita solat jemaah jom, sama-sama. Macam itu. Like, anda treat it as though diorang memang hari-hari solat macam itu. So, diorang join in the soft lah. Nak tak nak. Takkan tak masuk kan. Makeup pun makcik cuci. Nah. Pasal, memang make it as casual as possible. Tak nampak sangat macam kita pushy. Macam want to make them feel like out of place tau. Jadi kita kena zahirkan syiar Islam tu. So siapa yang solat, masa tu siapa yang solat, siapa yang tak solat, kita tak boleh paksa dia lah. Untuk tarik dia pergi toilet, ambil wuduk, semua kan. Besar kita dah lead. Lain kalau kita sembunyi-sembunyi. On a side note, kalau misalnya tiba masa nak duduk slow talk, salah satu cara yang paling efektif adalah the sandwich. Jangan lupa. The sandwich system. Puji dia dulu. Lepas tu tegur, lepas tu puji lagi. So, antum start off dengan ni kalau slow talk tiba-tiba kan tengah ada kumpul-kumpul, lepas tu macam orang semua dia tengah berbual dengan dia tengah, kita pun duduk sebelah kan. Macam house life kan, entah sepupu kita, entah siapa pun cakap, oh good lah, aku tengok engkau punya life Masya Allah, best lah, bagus lah kan, suami isteri nampak harmoni, anak-anak ramai, kau ada kerja, rumah kau bagus, kenderaan ada, apa semua serba cukup. Semua aku tengok kau ni elok je. Kan, aku pun tak rasa macam gitu. Kau aku tengok macam happy je. Sekarang ni, bila kita dah ada tu semua, apa yang kita perlu tunjukkan dengan kita ada tu semua? Yang tinggal adalah kita bersyukur kepada Allah yang kasih kita ni semua. So Allah dah kasih kita semua keluarga yang harmoni apa ni semua kan. Kita nak, it's about thanking Him. Being thankful, being grateful. Tu je. Kita bersyukur, kita nak tunjuk terima kasih kepada Allah. Kan? Engkau kurang satu tu je. Tinggal engkau nak berterima kasih kepada Allah. And guess what? Kalau engkau berterima kasih dengan kau solat tu semua kan, misalnya, Allah akan kasih tambah banyak. La in syakartum la azidannakum. Allah akan kasih lebih lagi daripada apa yang kau dah ada ni. Aku tengok kau ni semua dah elok dah bagus dah, the whole family. Tinggal tak nak tambahkan satu elemen lagi je solat. Kau bayangkan nanti kalau besok kau meninggal,
anak-anak engkau misalnya kan, cakap anak-anak engkau besok, kau nak biarkan diorang macam gitu je ke? Atau engkau sendiri misalnya, kau tak nak ke anak-anak engkau solatkan jenazah untuk engkau? Tapi just like very subtle. Itu tutup dengan puji lagi. Jadi itulah aku tengok engkau, Masya Allah, Alhamdulillah. Aku pun nak belajar macam mana. Kau boleh ajarkan aku tak sikit cara macam mana nak startup ke, nak apa ke, dalam apa. Kena benda yang dia ada interest in. Just macam like, supaya tarik dia. Sandwich kan lah. So in this Sandwich kan? situation, I'm not accountable, but I need to do better. I need to do better. Yes. Kira pick up. Because the dakwah secara zahir tu dah ada. Macam mana cakap, lain kalau diorang nak kata tahu yang hantar solat pun diorang tak tahu, itu lagi. Pasal hantar malu yang hantar solat. Itu salah. We really need to get ourselves checked when kita sendiri malu bila kita buat satu amal. Kawan tengah kumpul-kumpul, padahal kita tahu ada yang Muslim, ada non-Muslim, ada Muslim semua kan. Tapi kita malu pun nak cakap dengan yang Muslim, yang kita nak pergi solat. Kita just cakap, aku nak pergi toilet je lah. Pergi toilet, ambil wuduk, pergi tangga solat, cepat-cepat datang balik, Kita even macam malu untuk nak announce yang kita nak pergi solat, misalnya. Tapi why not just an innocent or simple, hey guys, dah time lah, cuma. Yang datang-datang, yang abah, maka dia abah. Yang tadi tu. Waman ya'ba ya Rasulullah, qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Yang penting kita dah ingatkan. Pasal kalau kita tak ingatkan, kita tak tunjukkan, then kita pun salah. Kita pun salah. Pasal kita tak ingatkan, kita tak tunjukkan. Kita dah membiarkan sebuah kemungkaran untuk berlaku tanpa kita amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun in the simplest form, kita tak ada amar ma'ruf nahi munkar. Kita malu bahkan yang kita solat. Kita malu bahkan yang kita ni, buat benda yang baik atau wajib bahkan. Dan kita segan dengan orang yang tak buat. Itu silap lah. Nak kena buck up sikit. Nah. Lagi satu yang Ana nilai tak ada riaknya, apa? Towards apa? Parents. Towards our own parents. How can it be riak? Bila mana kita membuat kedua ibu bapa kita bangga dengan kita. Mak, abang dapat ni tau, belajar contoh kan. Abang dapat gini tau. If you were to go to someone else, definitely it becomes a riak. But if you were to go to your mom, ni, abang, mak tahu kan yang orang belajar sampai bersengkang mata, sampai pukul 2-3 pagi every night ni semua. Ni result dia ni. In bracket, kita cakap, are you proud of me? In the bracket. It's not wrong. Hanzalah, contohnya. Ana baru balik, diorang cakap, Abi, tadi kan, bila tengok dekat handphone Umi, dah masuk time, cepat-cepat terus Hamzah azan. Lepas tu cepat-cepat terus Hamzah suruh semua orang ambil wuduk. Lepas tu kita dah solat tau, Abi. How can that be wrong, To make your parents proud of you. But not to others lah. To others dah jadi salah, dah jadi riak. Tapi towards our parents, it's okay. Ni cakap, Masya Allah, very good. Kan? Very good. Good job. Means you take care of everybody. Dia cakap, give words of encouragement. It's not wrong. Untuk kita nak melakukan itu. Kemudian, tawasul yang ketiga, tawasul yang syar'i yang diperbolehkan di dalam agama ialah untuk kita bertawasul, mengambil perantaraan dengan orang soleh, syaratnya yang masih hidup. Jadi katalah nak minta dari orang soleh tu, boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi syarat dia tu je, yang masih hidup. Apa yang masih hidup? Kurang sangat ke sampai nak kena minta daripada yang tak hidup?
Yang hidup kan ada, kita boleh interact lagi. Kita jumpa Pak Kiai Haji, kita punya ustaz, kita punya ulama. Ya Syekh, tolong doakan Ana sekarang dalam terlilit dengan hutang contohnya. Ana dah doa. Hantar disclaimer lah, Ana dah doa. Tapi Ana nak minta tolong antum untuk doakan Ana juga. Pasal doa orang-orang soleh ni makbul. Antum doa. Jangan kata kita tak doa pula langsung. Jangan, kita berdoa, kita cakap. Antum boleh doakan. Okey, khair insya-Allah. Amin. Kita pun doakan. Kan? Maka orang soleh yang masih hidup. Bukan orang soleh yang sudah meninggal. Karena apa? Karena orang soleh yang sudah meninggal, dia adalah berstatuskan orang yang telah meninggal, di mana equals to orang yang meninggal ialah lebih perlu kepada doa kita daripada kita nak minta doa daripada dia. Dia dah terputus segala amal ibadah. Dia betul? Kecuali 3 lah. Idza mata ibnu Adam qata amaluhu illa min 3. Terputus segala amal kecuali 3. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat dan amal jariah. Selain daripada itu, dia sendiri perlu doa daripada kita. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita ziarah ahli kubur, kita berdoa. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum wahai ahli penduduk kuburan di sini dari kalangan kaum mukminin dan kaum muslimin, dan insya-Allah kami sendiri akan menyusuli kalian, iaitu kami akan meninggal. Kami mendoakan kebaikan bagi diri kami dan juga bagi diri kalian. Hadis ini dapat dilihat dalam Sahih Muslim ada. Now, the best part is Nabi doa dengan doa ni untuk siapa? Bila Nabi ziarah kubur. Dan antum tahu di antara kubur yang Nabi ziarah tu apa? Syuhada Uhud. Baqi'. Level para sahabat tau. Nabi doakan untuk para sahabat. Mereka tu sahabat. Nabi doakan. Bukan kata kita tak daripada dia, tapi kita bagi doa untuk dia lagi ada. Itu yang sepatutnya Nabi ajarkan dan Nabi tunjukkan. Dan bukti nyata bahawasanya yang kita perlu minta doa ialah daripada orang soleh yang masih hidup dan bukan daripada yang telah meninggal adalah setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bila mana dia ada keperluan, dia akan jumpa siapa? Dia akan jumpa pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Dia jumpa Al-Abbas untuk apa? Ya Al-Abbas, wahai pakciknya Nabi SAW, wahai ahli bait, wahai orang saleh, tolong doakan untuk aku. Umar bin Khattab minta. Jadi buktinya apa? Buktinya Umar bin Khattab minta daripada Al-Abbas, orang soleh yang masih hidup, kerana beliau ni Al-Abbas bin Abdul Muttalib ialah orang yang paling mustajab doa dia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So after Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang paling mustajab Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Umar bin Khattab minta dari Al-Abbas, sekiranya tidak ada taqlid syarat, tidak ada ikatan syarat hidup sebagai elemen boleh atau tidak bolehnya tawassul, maka it would have made more sense for Umar bin Khattab untuk minta daripada Nabi, kubur Nabi. Kerana Umar di Madinah. Betul tak? Nak bandingkan Nabi dengan Al-Abbas, apa lagi power? Definitely Nabi. Tapi ada tak Umar bin Khattab minta daripada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak ada.
Umar bin Khattab tak minta dari makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau minta daripada yang hidup, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Nah, jadi itu dia taqyidus syarat bil haya, iaitu terikatnya syarat dengan kehidupan. Sebab tu ulama the like of Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah, mereka menyebutkan, aku merasa pelik dengan manusia yang meminta-minta kepada tulang belulang. Walhal tulang belulang tu lebih perlu kepada doanya dia daripada perlunya dia untuk minta kepada tulang belulang tersebut. Jadi syaratnya ialah yang masih hidup. Maka ini adalah tawassul syar'i in general yang kita dah go through, dan biiznillah ta'ala kita nanti akan baca dari kitab kita penjelasan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, diikuti dengan dalil-dalil daripada Al-Quran dan dalil-dalil daripada Al-Hadith berkenaan dengan perkara tawassul ini. Dan akan dikongsikan juga contoh-contoh. Dan nanti anak akan ceritakan tentang kisah 3 orang yang mereka bertawassul dengan amal soleh mereka. Tak ada riak, tapi just mereka nak tawassul, minta dari Allah, ya Allah, kalau engkau tahu masa tu aku gini, aku gitu, aku gini, aku gitu, maka engkau permudahkan urusanku, ya Allah. Benda-benda lain mungkin ada elemen-elemen yang dia merasa tak betapa nak ikhlas sangat lah. Tapi bila ada satu-satu amalan yang dia tahu dia betul ikhlas, dia sebut amalan yang tu. Nah, amalan mana yang ikhlas dia paling ikhlas? Dalam amal ibadah yang ada, amalan apa, amal ibadah apa yang ikhlas dia paling top notch? Puasa. Betul. Puasa yang paling top. Allah Azza wa Jal menyebutkan dalam hadis qudsi yang disebutkan kullu amal li bani Adam illa saum fa innahu li wa ana ujazi bi, atau kama qala alaihi salatu wassalam fi hadis al-qudsi, di mana Allah Azza wa Jal menyebutkan setiap amal ibadah anak Adam tu adalah bagi dirinya kecuali puasa, iaitu khusus untuk aku dan aku yang akan membalas directly. Kenapa? Kenapa puasa ni begitu special sekali? Kerana amal ibadah yang lain orang nampak kita buat, tapi puasa orang tak nampak. Tak ada siapa pun di atas muka bumi ini yang tahu bahawasanya Fulan bin Fulan puasa ke tak puasa, tak ada orang tahu. Wallahi tak ada satu orang pun tahu. People can claim dia puasa, dia tak puasa. Okay, letaklah, okay fine, dia puasa. dia tak puasa, kemudian dia claim dia puasa. Orang tak tahu. Atau dia tak puasa, dia claim dia puasa. Orang tak tahu. Ramadan nanti, kita semua, di antara kita, 30 hari Ramadan, semua orang puasa. Semua orang duduk, time azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah, makan, dhahab al-dhama' wa btalat al-uruq wa thabat al-ajr, insyaAllah. Semua duduk muka macam puasa. Betul? Tapi tak ada siapa yang tahu setiap satu daripada kita tu sebenarnya puasa ke tak. Pasal boleh jadi kita secret-secret makan atau minum. Kat dapur, kat toilet, dekat kedai makan, kat mana. Nobody knows. And nobody would know. Hanya Allah je yang tahu. Sebab tu puasa ni amanah antara kita dengan Allah. Amanah kita dengan Allah. Apakah kita benar melakukan puasa itu atau tidak? Orang lain semua tak ada yang tahu. Tak ada siapa yang tahu kita sebenarnya puasa atau tak puasa. Naam. Hadza ma aqulu lakum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.